Indeks harga pengguna IHP pada November 2025 menunjukkan penurunan sebanyak 0.1% berbanding November 2024. Ia terutamanya didorong oleh penurunan 0.2% bagi indeks bukan makanan, manakala indeks makanan dan minuman ringan pula mencatatkan peningkatan 0.4%. Penurunan bagi indeks bukan makanan terutamanya didorong oleh penurunan harga pelbagai barangan dan perkhidmatan, khususnya harga insuran, pakaian dan kasut, dan rekreasi dan kebudayaan, terutamanya harga pakej percutian. Bagi indeks makanan dan minuman ringan, peningkatan terutamanya disumbangkan oleh peningkatan harga buah-buahan, khususnya buah-buahan segar bukan tropika, harga ikan dan makanan laut, terutamanya ikan segar, dan harga kopi, teh dan koko. Bagi perbandingan bulan ke bulan, IHP November 2025 meningkat 0.1% berbanding Oktober 2025. Ini didorong oleh peningkatan bagi indeks bukan makanan, manakala indeks makanan dan minuman ringan mencatatkan penurunan. Peningkatan bagi indeks bukan makanan terutamanya disumbangkan oleh peningkatan harga pakaian dan kasut, pengangkutan dan rekreasi dan kebudayaan, manakala penurunan bagi indeks makanan dan minuman ringan terutamanya didorong oleh penurunan harga sayur-sayuran, daging dan kopi, teh dan koko. Laporan penuh IHP bulan November 2025 boleh didapati di laman sesawang JPES. Orang ramai dialu-alukan memeriahkan projek kusawanan YDC Weekend Hype yang berlangsung selama 3 hari di Pusat Pembangunan Belia Kampung Tanah Jambu. Berkonsepkan pop-up market, projek turut menggabungkan pelbagai aktiviti menarik bersempena cuti sekolah penggal akhir tahun 2025. Perasmian acara disempurnakan oleh Awang Haswandi bin Haji Osman, pemangku pengarah pembangunan belia dan sukan. Acara dimeriahkan oleh penyertaan para pelatih program pembangunan belia sesi 2025, alumni program YDC Lights On serta para usahawan belia. Penganjurannya dihasrat menjadi platform strategik dalam memperkukuhkan lagi ekosistem kusawanan belia serta menggalakkan pertumbuhan ekonomi. YAM Festival menyokong usahawan kecil dengan memberi peluang kepada mereka memasarkan produk dan mengembangkan lagi perniagaan. Diadakan sempena Pesta Disember Brunei, festival berlangsung selama 3 hari di The One Mall Batu 1. 12 pengusaha menyertai festival yang menawarkan jual-jualan seperti makanan, minuman serta pakaian. Pelbagai aktiviti menarik turut diadakan seperti sesi melukis dan bengkel mengukir tanah liat. Koleksi kenderaan dengan reka bentuk unik serta sentuhan kreatif pemilik menjadi tarikan utama kepada pengunjung pada Temburong Mini Car Show. Acara berlangsung di kawasan BIBD Connect Labu Square, daerah Temburong. Acara dimeriahkan dengan pameran dan beberapa aktiviti sampingan termasuk sesi perkongsian, pertandingan kategori kereta terbaik serta peluang untuk pengunjung berinteraksi secara dekat dengan para peserta. Acara ini bukan sahaja bertujuan mengetengahkan bakat dan minat belia dalam bidang automotif, malah berperanan sebagai platform mempromosikan daerah Temburong sebagai destinasi aktiviti komuniti dan pelancongan. Objektif utama kami adalah untuk mengeratkan silaturahim daripada semua peminat pemotoran kenderaan, daripada yang model lama sama model baru. Banyak je lah yang datang support kami punya event daripada luar negara ada juga, Limbang dan Lawas macam itu. Setakat ini dalam 50 lebih buah kenderaan yang masuk ke pendaftaran event kami ini. Kategorinya macam base clean, artinya kebersihan kereta tu dari segi engine bay-nya, interiornya, bonnet semua keseluruhannya termasuk rimnya apa semua sekali. Acara seumpamanya diharap dapat diteruskan pada masa akan datang sebagai acara tahunan yang mampu menarik lebih ramai penyertaan serta memberi impak positif kepada pembangunan aktiviti belia dan komuniti setempat.
Sebuah ladang payau milik syarikat Muhammad Nur Faizal bin Haji Zainuddin dan anak-anak kini berpotensi menjadi tarikan agro pelancongan baharu di negara ini. Ladang yang telah beroperasi sejak tahun 2012 itu kini diuruskan oleh pemilik baharu sejak 10 bulan lalu dengan pelbagai usaha penambahbaikan giat dijalankan. Dengan keluasan lebih 18 hektar, ladang ini menempatkan kira-kira 400 ekor spesies payau dari Sabah, Australia serta payau bersaiz kecil. Bagi memastikan kesihatan ternakan sentiasa terpelihara, pihak ladang menerima pemantauan dan sokongan daripada Jabatan Pertanian khusus dalam mencegah penyakit ternakan. Payau di ladang ini diberi makanan utama berupa rumput selain roti dan dedak padi bagi tujuan pembiasaan dan penggemukan. Cabarannya yang sebenarnya melihara rusa ini bukan senang. Sebabnya cabarannya sebenarnya rusa ini di dalam hutan. Ini diternak. Sebabnya yang sebelumnya saya hanya menternak karabau, kambing dan lembu. Ini rusa. Inilah cabarannya rusa ini. Macam mana cara yang terbaiklah akan datang. Buat masa ini, ladang tersebut ditutup untuk orang ramai untuk membolehkan pembaikan infrastruktur dengan sasaran sehingga 2,000 hingga 3,000 ekor payau pemilik ladang merancang bagi penjualan daging rusa. Usaha ini dijangka dapat membuka peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan serta menyumbang kepada pembangunan sektor agro pelancongan negara. Selain daripada payau, ada kolam ikan untuk membuat pelanggan-pelanggan akan datang memancing. Ada sudah tempat di Sungai Bunga untuk membuat sangkar ikan. Ikan selongsong, ikan merah, ikan aduai. InsyaAllah supaya mengambil anak-anak tempatan bekerja sama Serikatan ini. Pelbagai jenis makanan dan minuman dari peniaga tempatan dan luar negara ditawarkan semasa Festival Makanan di Pokok yang berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Dianjurkan sempena Pesta Disember Brunei, festival disertai oleh lebih 120 peniaga. Penganjurannya antara lain memberi peluang kepada pengunjung untuk menikmati beraneka hidangan. Selain menjadi tarikan dan memeriahkan suasana sempena cuti hujung tahun, acara seumpamanya turut memberi sokongan kepada usahawan kecil dan sederhana dalam industri makanan. Sempena Pesta Disember Brunei, One City Event and Marketing mengadakan bazar makanan kedua One City selama 5 hari di pusat beli belah berkenaan di Kampung Salam Bigar, disertai oleh 40 penjual pelbagai jenis makanan, minuman, pencuci mulut, makanan kering dan segera ditawarkan semasa berlangsungnya bazar berkenaan. Dengan join bazar ini, kami boleh mengeksposkan lagi kami punya jualan sambil-sambil itu untuk memeriahkan lagi suasana di One City ini lah. Harapan kami supaya banyak yang kemari lagi lah. I think it's a very good opportunity for our restaurant because we do sell a lot of a combo of Thai food, Indonesian food and also the Bruneian food. I hope people get to know our restaurant more. People recognize status and then people will come enjoy. Mengekspos kami punya barang-barang dari Thailand. Ini yang makanan. Selain dari makanan, ada juga bakul yang ada di sana, dan juga ini bag-bag menyenangkan orang customer kami yang menginginkan barang-barang ini. Kopi antara minuman yang paling digemari di seluruh dunia. Namun, selain kopi biasa yang sering kita nikmati, terdapat banyak jenis kopi unik yang menawarkan pengalaman rasa berbeza. Festival Bandar Kopi bertemakan One Festival, A World of Coffee Flavor menawarkan sajian kopi tempatan dan luar negara. Festival diadakan setiap hujung minggu sehingga 28 Disember di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah di Ibu Negara. Di festival ini, 8 vendor menyediakan pelbagai pilihan kopi dari cara tradisional hingga inovasi moden.
pelbagai jenis minuman kopi boleh dinikmati oleh orang ramai. Di sini kami serve filter coffee atau pour over dalam Englishnya. So ini bukan macam biasalah. So usually biasanya orang pakai espresso machine. Ini kami filter coffee saja. Di setiap vendor diberikan tugasan untuk menyajikan minuman berlainan negara seperti Indonesia, United Kingdom, dan kami sendiri memilih Greece lah. Right now in this event, our coffee festival, our specialty coffee that we represent is Thailand, which is inspired by mango sticky rice. Pusat Membeli Belah Mid Valley mengadakan mini karnival di Salam Bigar. Karnival diisikan dengan gerai-gerai jualan makanan dan minuman, beberapa aktiviti termasuk interaktif dan persembahan. Acara tersebut antara lain menjadi platform bagi pengusaha kecil mempromosikan produk mereka kepada orang ramai. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri terus aktif memacu ekonomi mikro melalui Moha Weekend Pop-Up Market. Inisiatif ini memberi ruang kepada peniaga tempatan memasarkan produk mereka di samping membawa misi sosial bagi membantu golongan yang memerlukan di negara ini. Tujuan utama pop-up market ini bukan sahaja untuk mengangkat dan menyokong pengusaha tempatan seperti dari kalangan pengusaha satu kampung satu produk, tetapi juga untuk membantu golongan yang memerlukan seperti ibu-ibu tunggal yang bergabung di bawah inisiatif Tunas serta mereka daripada kumpulan berpendapatan rendah. Pada masa ini, pihak Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri bekerjasama dengan The Impian Project, sebuah organisasi bukan berasaskan keuntungan yang menumpukan usaha kepada isu-isu sosial dan peningkatan kebajikan golongan rentan serta orang kelainan upaya di negara ini. Bagi melancarkan jualan, pihak kementerian menyediakan kemudahan logistik dan bekalan elektrik secara percuma. Orang ramai yang ingin mengetahui senarai vendor atau tarikh acara seterusnya boleh mengikuti akaun Instagram rasmi kementerian di @mohabrunei. Sokongan pengunjung setakat ini sangat menggalakkan, terutama daripada kakitan pejabat di kawasan sekitar. So ia membantu para belia dan ibu-ibu yang ada anak kelainan upaya. As kami was invited by the Impian Project lah. Yang kedua, the lokasi strategi ini juga membantu kami untuk pendedahan kepada our customer yang lain. And then ia juga very helpful untuk kami untuk menunjukkan kami punya produk kepada orang lain lah. Platform ini memperkenalkan lagi bisnes kami, Awang Salai di Pop Market ini. Alhamdulillah dengan platform ini juga. Sebenarnya kami ini pun baru juga akan menyorangkan hidup lah. Jadi Alhamdulillah dengan ada ini sedikit sebanyak memperkembangkan terutama pelanggan-pelanggan. Mungkin diadakan di suatu tempat yang lebih dia terlampau besar tapi tempat yang rather than orang yang di sini saja, mungkin orang ramai pun boleh berkunjung. Kejayaan program ini diharap menjadi pemangkin kepada pertumbuhan usahawan tempatan yang lebih mandiri. Langkah proaktif ini mampu menyumbang kepada kepelbagaian ekonomi negara serta memperkukuh sektor perniagaan kecil dan sederhana PMKS dalam jangka masa panjang.